بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan kitab At-Taqrirat As-Sadidah dalam bab nikah. Kita masih berada pada fasal hukum hakam melihat wanita. Hukum hakam melihat wanita. Dan sebelum ni kita bahagikan hukum hakam melihat wanita ini kepada 6. Yang pertama ialah lelaki melihat wanita yang asing tanpa sebarang hajat. Itu telah kita selesai. InsyaAllah pada petang ini kita sambung yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu nadharuhu ila man yajuzu al-istimta'u biha kazawjatihi wa amatihi fayajuzu an yanzura minhuma ma sya'a duna istithna'. Yang kedua ialah seorang lelaki memandang kepada orang yang diharuskan bagi dia mengambil kelazatan, kesedapan daripadanya. Di sana ada manusia yang Allah Ta'ala sediakan untuk lelaki mengambil kesedapan ataupun kenikmatan, begitulah ayat yang kita boleh sebutkan. Siapa orang tu? Kazawjatihi, kazawjati, isterinya. Suami boleh mengambil kesedapan daripada isterinya. Jadi apa yang boleh dilihat oleh seorang suami daripada isterinya? Wa amatihi, begitu juga seorang lelaki boleh pandang hambanya yang wanita. Hambanya yang wanita. Fayajuzu an yanzura minhuma ma sya'a duna istisna'. Ketika itu seorang suami ataupun seorang tuan boleh melihat apa-apa sahaja daripada tubuh badan isteri ataupun tubuh badan hamba. Boleh tengok belaka, tidak ada masalah, halal. Halalan tayyiban insya-Allah. Boleh. Cumanya dalam taklid ni dia sebut seorang lelaki boleh tengok semua benda, semua juzuk anggota badan isterinya. Okey. Dikecualikan daripada apa yang telah kita sebutkan ialah kalau berlaku isteri seseorang lelaki ataupun isteri seseorang insan, seorang manusia tak diwatak secara syubhah, contohnya Zaid ada isteri namanya Zainab itu disetubuhi oleh Ali. Disetubuhi bukan dengan cara zina tapi dengan cara syubhah. Boleh jadi Zainab itu rupanya seperti isteri si Ali. Jadi Ali bersama Zainab dalam sangkaan Ali itu ialah isteri dia. Sedangkan itu ialah isteri Zaid, bukan isteri si Ali. Jadi ketika itu Ali bersama dengan Zainab dalam keadaan apa? Dalam keadaan watak syubhah. Bila watak syubhah, maka selepas daripada persetubuhan itu berlaku, perempuan itu ada iddah. Ketika mana sedang dalam iddah kita panggil iddah watak syubhah. Iddah persetubuhan yang berlaku disebabkan syubhat. Tu iddah. Ketika mana iddah tu sedang berlaku, maka haram bagi si Zaid melihat barang yang ada di antara pusat dan lutut Zainab. Mana haram bagi si Zaid melihat barang yang ada di antara lutut dan pusat isterinya sendiri. Haram ketika itu. Ketika isterinya itu berada dalam watak syubhah, dalam iddah watak syubhah. Tu haram bagi si Zaid melihat barang yang ada di antara pusat dan lutut walaupun tanpa syahwat. Lihat benda yang dia ada di atas pusat bawah lutut, itu boleh tapi disyaratkan tanpa syahwat. Jadi hukum asal seorang suami boleh tengok semua benda yang ada pada isterinya kecuali pada satu masalah yang telah kita sebutkan tadi. Okey.
Wa amatihi, juga seorang tuan boleh tengok semua benda yang ada pada tubuh badan si hambanya wanita. Bila kita sebut hambanya, terkeluar daripada hambanya, hamba bukannya, maknanya bukan hamba dia. Bukan hamba dia. Siapa bukan hamba dia? Tulis kat bawah tu. Kharaja bi idza kanat amatuhu muzawwajatan. Kita sebut hukum asal seorang tuan boleh tengok apa sahaja yang ada pada tubuh hamba miliknya. Dikecualikan daripada kaedah itu ialah kalau hambanya itu isteri kepada orang lain. Saya ada hamba. Hamba saya nama Zainab. Zainab itu hamba saya, cuma isteri kepada Abu. Ketika itu saya tak boleh melihat barang yang ada di antara pusat dan lutut si Zainab itu. Kerana apa? Kerana sekalipun dia itu hamba saya, tapi dia itu isteri, bini orang lain. Tu. Bawah tu banyaklah dia tulis. Ataupun hamba itu mushtarakatan. Hamba itu mushtarakah, berkongsi. Tak? Ada jual di pasar hamba, seorang hamba wanita berharga 100,000. Saya dengan Zaid berpakat untuk beli hamba tu. Saya bagi 50,000, Zaid pun bayar 50,000. Jadi kami berkongsi untuk beli seorang hamba. Hamba itu juga, hamba yang berkongsi itu, milik saya dan juga milik Zaid, tak boleh kami memandang barang yang ada di antara pusat dan lutut hamba tersebut. Ataupun hamba tu hamba mukatab. Hamba mukatab ni kita sebut sebelum ni, saya buat akad perjanjian dengan dia, akad mukatabah. Saya beritahu dia, kalau kamu wahai Zainab boleh berikan aku duit, bulan ni kamu bagi aku 1,000, bulan depan kamu bagi aku 1,000, maka kamu akan terbebas. Ketika itu hamba tu telah diikat akad dengan kita, akad mukatabah. Ketika mana akad itu sedang berlangsung, haram kita tengok hamba itu. Haram pada sudut apa? Haram barang yang ada di antara pusat dan lutut. Atas pusat, bawah lutut tidak ada masalah. Ataupun hamba kita tapi murtad. Ataupun hamba kita beragama bukan agama Islam, wasani contoh. Ataupun hamba kita dalam masa yang sama dia tu mahram kepada kita. Hamba kita adik kita dalam masa yang sama. Ataupun hamba kita dia tu adik susuan kita. Ataupun hamba kita tapi dia itu baru bercerai dengan si Zaid. Jadi dia itu dalam iddah orang lain. Ketika itu dalam semua gambaran yang saya sebut, tak boleh kita melihat barang yang ada di antara pusat dan lutut kawan tu, hamba kita tu. Hukum asal boleh. Tengok benda nak tengok, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Boleh. Tapi dalam gambaran yang saya sebut tadi tu, sama ada hamba tu muzawwajah, mushtarakah, mukatabah, murtaddah, wathaniyah, mahram binasab, aw radha' aw mu'taddatan min ghairihi. Ketika itu haram kita memandang barang yang ada di antara pusat dan lutut kawan itu, hamba kita itu. Begitu. Kalau tidak ada sifat-sifat yang kita sebut tu, maka boleh nak tengok apa yang ada pada badan tubuh badan kita punya hamba, maka tidak ada masalah. Okey. Itu. Kemudian disebut bawah tu, wa ba'dal mauti bi ghairi syahwah. Kita boleh tengok bini kita ni ketika hidup, boleh tengok semua benda, boleh tengok ahlan wa sahlan, boleh. Selepas mati boleh tak tengok? Lepas mati, bini mati dah, disebut dalam kitab ni boleh juga kita tengok, tapi bi ghairi syahwah, tanpa syahwat. Walaupun kita nak tengok barang yang ada di antara pusat dan lutut, boleh kita tengok bini kita, barang yang ada di antara pusat dan lutut, tapi dengan syarat apa? Tidak ada syahwat. Itu ketika dia matilah. Ketika dia tengah hidup, dengan syahwat ke dengan tidak syahwat ke, tidak ada masalah langsung. Ada pendapat qil, katanya hukum seperti mahram. Ketika isteri dah mati, isteri itu macam mahram kita. Maksud macam mahram maknanya tak bolehlah kita tengok antara pusat dan lutut. Tapi pendapat yang lebih tepat, walaupun dah mati, kita boleh tengok benda yang ada, tapi disyaratkan kama qala sahibu safwati zubat la irsan aw amatin wa nadharan hatta ila farjin walakin kurhuhu qad nuqila. Ni apa ni? Ni sambungan yang sebelum ni, matan ni. Mana matan dia? La irsan ni. Wa harim massan min rajulin limra'atin la irsan. Haramkanlah kamu akan sentuhan
daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan, tak boleh sentuh. La irsan, maknanya kalau nak sentuh bini tak ada masalah. Begitu juga kalau nak sentuh apa? Nak sentuh amah, hamba, tak ada masalah juga. Sebab hamba kita, milik kita. Wa nazaran, begitu juga tidak ada masalah kalau tengok hatta ila farjin, sehingga kalau nak tengok faraj pun tidak ada masalah. Walakin, tetapi quruhuhu qad nukila, dinaqalkan hukum melihat kemaluan isteri hukumnya makruh. Kalau kita tengok dalam kemaluan isteri, hukumnya lebih makruh. Begitu disebut dalam kitab ni pun disebut nadruhuma ila farji ahadihima biduni hajah, makruh. So suami tengok kemaluan isteri, isteri tengok kemaluan suami, makruh, tak haram, makruh. Makruh kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat tidak ada masalah. Nak bersama dah takut pergi ke tempat lain, jadi tengok, maka tak ada masalah kerana hajat. Dikatakan kalau kerap melihat kemaluan isteri ni ataupun kemaluan suami, boleh apa, membutakan mata, boleh jadi maksud membutakan mata hati. Wallahu a'lam. As-salisu tu masuk dah bahagian yang ketiga dalam melihat wanita. Bahagian yang ketiga ialah nadhuruhu ataupun nadharuhu ila zawati maharimihi, pandangan seorang lelaki kepada mahram-mahramnya. Kita nak tengok mahram kita. Siapa mahram kita? Mak kita, tak? Mak mertua kita, kakak kita, adik perempuan kita, mak saudara kita, mahram kita belaka tu. Apa yang kita boleh tengok daripada mahram kita ini? Yajuzun nadharu fi ma ada ma baina surah wa rukbah. Boleh lihat kecuali barang yang ada di antara pusat dan lutut. Jadi mak saudara kita, ibu kita, kakak kita, kita boleh tengok kecuali barang yang ada di antara pusat dan lutut. Dengan makna atas pusat boleh tengok. Maksudnya apa? Maksudnya dada isteri ataupun dada ibu kita, mak kita, dada kakak kita, adik kita yang perempuan, kita boleh tengok. Tapi dengan syarat tanpa syahwat. Dengan syarat apa? Tanpa syahwat. Dan benda tu tak ada dah hari ni. Hari ni kita di zaman fasad. Kalau kita tengok dada, sekalipun dada tu dada mak kita, dada kakak kita, akan timbul syahwat, maka hukumnya haram. Tapi asal hukum, kalau lihat dan tidak menimbulkan syahwat, tidak menimbulkan fitnah, maka tidak ada masalah tengok. Sebab aurat antara lelaki dengan perempuan yang mahram, kita dengan adik perempuan kita, ialah antara pusat dan lutut. Mana kita tak boleh tengok antara pusat dan lutut. Di atas pusat, bawah lutut boleh. Tapi kalau kakak kita keluar dalam keadaan terbuka dada, tak kita rasa lain. Tak nak buat sembang lah. Tak, kau pakai kopiah ke tak pakai kopiah ke, sebang ke tak sebang ke. Ni perempuan. Bukan benda yang boleh buat main lah. Dia dengan laki ni api. Minyak dan api. Jadi benda tu syahwat lah kalau terbuka, terzahir. Jadi kekal haram lah. Kena faham boleh. Disebut juga kita boleh melihat dada mak kita ataupun dada kakak kita tu, maksudnya waktu mak kita nak ambil barang, kita nampak dada dia, tak? Ataupun kakak kita nak menyusu anak dia, kita nampak dada dia, ternampak, maka tak ada masalah lah, tak jadi isu, sebab itu bukan aurat. Jelas? Okey. Di ta'liq disebut apa dia? Di ta'liq disebut au amatihil muzawwajati wa misluhu hukmu nadharil abdi ila sayyidatihi bi syurut. Okey. Jadi yang ketiga ni, kita boleh tengok antara pusat dan lutut. Aurat ini ialah bagi kita dengan mahram kita, begitu juga antara kita dengan hamba kita, yang mana hamba kita tu isteri kepada orang lain. Isteri kepada orang lain yang telah kita bincang tadilah. Dia tu hamba kita, tapi dalam masa sama dia tu isteri kepada orang lain. Kita boleh tengok barang yang atas pusat, bawah lutut. Antara tu tak boleh tengok, haram. Okey, hukum yang sama ialah hukum seorang hamba melihat tuannya. Ni hamba lelaki, tuannya perempuan. Hamba lelaki, hamba nama dia Zaid, perempuannya nama dia Zainab.
Jadi Zainab mempunyai seorang hamba lelaki. Hamba lelaki tu boleh tak tengok tuannya? Boleh tak tengok barang yang atas pusat dan bawah lutut daripada tuannya? Boleh. Tapi dengan syarat apa syarat dia? Hamba dan tuan, dua-dua mesti. Hamba dan tuan tu mesti apa? Afifaini. Afifaini mana afif? Bukan orang yang jahat lah, orang yang molek, yang terpelihara, yang suci. Ghairu fasiqan, bukan fasik. Jadi kalau hamba tu molek perangai, dan afifah, tuan tu pula afifah, orang yang molek perangai, maka hamba itu boleh melihat barang yang ada di atas pusat dan di bawah lutut tuannya. Wow, cantik. Buat lagi. Okey, kan babi dengan umi. Cuk. Boleh kat situ. Okey, baca sikit. Wal mahraman dzur wa ima'an zuwijat. La baina surratin wa rukbatin badat. Di dalam matan apa ni? Tak disebut. Dan mahram, unzur, tengok. Mahram kamu tidak ada masalah. Wa ima'an zuwijat. Hamba yang telah berkahwin. Dia hamba kamu tapi dia telah berkahwin. Tengok. Tengok apa? La bainas surrah. Tengok. Benda lain boleh tapi jangan benda yang ada dalam antara pusat dan lutut. Itu dalam matan tu sebut begitu. Yahrumu bila hajatin massu ma halla nadharuhu min al-mahram ka batniha wa rijliha. Ni penting. Kita sebut tadi tengok mak kita, tengok kakak kita. Kita boleh tengok barang yang atas pusat bawah lutut. Boleh tengok tak? Tapi bab pegang hukumnya lebih berat. Yahrumu bila hajah, haram kalau tidak ada hajat kita pegang orang yang halal kita tengok daripada mahram kita. Contoh kita sebut tadi, boleh kita tengok barang yang di atas pusat. Atas pusat tu perut lah. Tak ada perut. Tak. Perut tu kita tengok tak boleh, haram. Kita tengok boleh. Kita tengok boleh sebab dia di atas pusat. Kita pegang boleh tak? Pegang tanpa hajat, haram. Kaki di bawah lutut, kita nak tengok boleh. Kita pegang boleh tak? Pegang kaki adik kita, kakak kita, mak kita, tanpa hajat, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab tengok ni lain sikit dengan pegang. Pegang ni rang ada lain. Rang dia lah lain. Tahu rang? Rang dia lain kalau kita pegang. Ada syahwat dia tu lain macam. Maka tak boleh kita pegang. Sekalipun kalau pandang boleh. Sebab tu dalam bab puasa, kalau seseorang tu pandang dan keluar air mani, tak batal puasa. Tapi kalau dia pegang dengan syahwat kemudian keluar air mani, maka batal puasa. Jadi hukum pegang ni lain sikit, dia lebih berat hukumnya. Allah. Tak semangat start ni dua tu. Tak apalah, khair insya-Allah. Tengah-tengah semangat ni baca. Okey. Ar-rabi'u, yang keempat. Bahagian yang keempat daripada bahagian melihat wanita ini ialah an-nadharu li ajlin nikah. Kita tengok seorang wanita atas alasan kita nak kahwin dengan kawan ni. Boleh tak kita tengok dia? Contoh kita berkenan dekat siapa nama, jangan sebut nama, kan jadi lain pula kan. Zaid dia tengok Ruqayyah contoh. Tak, Zaid dia tengok Zaid dia ada hajat nak berkahwin dengan Ruqayyah, ada azam nak kahwin dengan Ruqayyah. Soalan dia, boleh tak Zaid ni tengok Ruqayyah? Itu soalan dia. Maka disebut fayajuz, harus, tidak ada masalah. Tengok atas alasan nak kahwin. Li hadis ada dalil lah. Mazhab Syafi'i terbina atas dalil. Tu. Jadi anak-anak muda jangan terlalu cepatlah nak menuduh mazhab. Mazhab ni bukan seorang yang khidmat. Ribuan ulama yang khidmat. Ada dalil. Cuma dalam kitab-kitab yang ringkas seperti ini tak disebutlah dalil. Dalil-dalil disebut dalam kitab Majmu', kitab Rawdatul Talibin, kitab Al-Bayan, kitab besar. Dalam tu banyak dalil, dan dalil bukan daripada Quran Sunnah sahaja, dalil daripada qiyas, daripada ijma' dan sebagainya. Jadi itu. Dari kat sini dia sebutlah dalil, tidak ada masalah kita baca. Idza khataba ahadukum al-mar'ata, dalam Syekh buat sengkang aradaha, fala junaha alaihi an yanzura ilaiha wa in kanat la ta'lam bal yusannu. Rawahu, tak sebut rawahu siapa. Bila mana seseorang daripada kamu nak berkhitbah, maknanya nak
nak bertunang dengan seorang wanita, nak nikah. Fala junaha alaihi, tidak ada dosa ke atasnya, tidak menjadi satu dosa ke atasnya untuk tengok perempuan itu. Sekalipun perempuan itu tidak tahu. Mana kita pergi tengok dalam keadaan perempuan itu tak tahu kita nak tengok dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan tengok ni sendiri memang Nabi suruh lah. Dan di dalam hadis ni satu. Dalam hadis yang lain pun Nabi sebut kepada Mughirah ibn Syu'bah. Bila mana Al-Mughirah ibn Syu'bah ni bagi tahu Nabi yang dia akan berkahwin dengan seorang perempuan, tapi dia tak tengok, maka Nabi pun tegur lah, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Tengok kawan tu, supaya kamu lebih kekal hubungan di masa hadapan, lebih lebih ada ulfah, ada keserasian, begitu. Jadi hukum melihat wanita atas tujuan nikah boleh, harus, malah bal yusannu, malah disunatkan. Walau bisyahwah, walaupun dengan syahwat. Kita tengok dia dalam keadaan syahwat, boleh, tidak ada masalah. Wa in lam ta'dzan fih, sekalipun dia tidak izinkan. Ustaz, dia tak izin, macam mana boleh macam mana pula boleh dikatakan boleh lihat? Perempuan tu tak izin, tak benarkan untuk kita lihat dia. Tak iktifa'an. Ya, cantik. Iktifa'an bi'izni syara'. Sebab kita memadai dengan keizinan syarak. Syarak dah bagi izin. Jadi tak perlu dah kita nak ambil izin, minta izin daripada perempuan tersebut. Tujuan lain juga kita tak minta izin daripada perempuan tu supaya perempuan tu tidak berhias-hias. Kalau kita beritahu dia hari sekian, pukul sekian aku nak mari tengok. Kawan tu pakai make up apa semualah. Rupa tak apa comel pun, tapi pakai make up nampak comel. Jadi tujuan utama lelaki nak tengok rupa asli, bagi perempuan tu tak dapat lah. Sebab apa? Kita dah beritahu dia. Jadi kalau kita tak beritahu pun, kita ngintai pun tidak ada masalah. Bila sunat tengok tu, bisyurutin khamsah, dengan 5 syarat. Gugur satu syarat tak boleh tengok. Gugur satu syarat tak boleh tengok. Jadi mesti cukup 5 syarat ni barulah dikatakan sunat wanita itu untuk berkahwin. Yang kedua, yakuna qad azama ala nikahiha. Yang pertama, bahkan suami tu azam sungguh-sungguh nak kahwin dengan kawan tu, bukan sekadar rasa-rasa nak ataupun syak nak kahwin kita ada dengan perempuan ni. Tak, bukan jenis lagu tu. Dia memang azam sungguh. Boleh jadi dia kenal daripada kawan-kawan dia, perangai baik apa semua, jadi dia berazam nak kahwin dengan perempuan tu. Tengok dulu muka. Tu. Tak, maknanya kalau tengok muka comel, kahwin. Sifat-sifat lain tahu dah. Jadi dia mesti berazam nak kahwin dengan perempuan tu. Bukan sekadar rasa-rasa nak kahwin ataupun nak test, nak dan sebagainya, tak boleh. Jadi kat bawah tu dia sebut faqabla al-azmi yahrumun nazar. Kalau sebelum azam nak kahwin, haram tengok. Okey, waktu tengok bila nak tengok, lepas kita bertunang ke sebelum bertunang? Wa waqtun nazar qabla al-khitbati la ba'daha li'annahu qad yufdi bihi al-halu ila at-tarki fa yashqa عليها والأوجه كما قال الباجوري بقاء ندب النظر بعد الخطبة للخبر المشهور في ذلك. Waktu tengok ialah sebelum daripada bertunang. Bukan selepas tunang. Sebelum tunang. Sebab kalau kita sebut lepas bertunang, dah tunang dah, ikat dah. Nak kahwin pada hari sekian selepas 5 bulan. Tengok muka lepas bertunang tu buruk. Lepas tu kita pun nak cancel. Jadi sakitlah hati perempuan tu. Oleh sebab itu kita tengok dulu sebelum bertunang. Tengok dulu sebelum bertunang. Kalau rasa tak nak, maka diam. Cari orang lain, selesai. Boleh jadi tak comel di mata kamu, comel di sisi orang lain. Apa dia pepatah sebut, likulli saqitatil laqitatun. Setiap benda yang jatuh tu ada benda kutip. Buah pelan buruk kamu tak kutip lah. Kamu nak buah pelan comel, tapi mari burung ambil. Jadi perempuan tu boleh jadi tak comel di mata kamu. Orang lain kata comel, cun. Boleh tak? Allah Ta'ala jadi kan alam ni begitu komplit lah, complicated ataupun apa. Comel dah lah. Tak perlu kita nak terlalu apa orang panggil. Bacalah. Kama qala al-Bajuri baqa'u nadb bin-nazar ba'da al-khitbah lil khabar al-mashhur fi dhalik. Okey. Kalau kita dah tengok sebelum daripada khitbah. Apa dia? Tak silap. Kita tak tengok sebelum khitbah, sebelum bertunang. Lepas bertunang tu, adakah masih ada tuntutan untuk kita tengok? Kata Imam Bajuri, ya.
masih ada tuntutan sunat untuk kita tengok. Jadi sebelum tunang tak tengok, sepatutnya tengok sebelum tunang. Lepas tunang, dah bertunang dah, sunat lagi tengok. Sedangkan dah bertunang, sunat juga tengok. Kalau sebelum kamu tak tengok, tengok waktu bertunang. Tu. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Bajuri rahimahullah. Okey. Yang kedua, ayyarjua minhum al-ijabah. Ini syarat kedua untuk dikatakan sunat. Kita melihat wanita untuk kita kahwin dengan dia. Yang pertama, mesti azam kita nak kahwin dengan dia. Yang kedua, mesti kita harap dia ni akan terima kita. Mana rupa aku macam ni, kadang-kadang aku ni adalah duit sikit-sikit, ada kereta, ada rumah. Kalau aku try orang ni, insya-Allah lah dia nak dengan aku. Kita berharap dia akan terima kita. Mana ada lah peratusan dia terima kita tu, 80%, 90%. Tapi kalau peratusan tu tak ada ataupun rendah sangat, contohnya apa, kita orang biasa nak try anak sultan, nak try anak CEO, ya saya sih anak CEO apa jangan sebut, anak CEO apa muasasah sekian ataupun anak CEO tempat tu tempat ni lah, tak anak bos. Kita orang biasa, orang apa, mungkinlah apa tu tukang kebun, tak orang yang menyucikan sampah, bukan nak hina tak, tapi itu martabat-martabat yang manusia bahagikan. Adapun di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ala kulli hal, kalau kita orang biasa, orang bawahan, kalau aku minta kawan ni memang kena tolak reject, tahu dah. Ketika itu tak boleh kita tengok. Sebab apa? Kita tahu dah kalau aku minta pun kena reject awal-awal lah lagi. Begitu. Yang ketiga, yaqtasira 'ala al-wajhi wal kaffain. Yaqtasira 'ala al-wajhi kaffain, ketika tengok tu tak boleh tengok satu badan. Wow, cantik. Kita tengok apa? Tengok muka dan tapak tangan dan juga belakang tangan ni. Itu sahaja boleh tengok. Apa hikmah? Kita boleh tengok dua perkara itu sahaja. Hikmahnya ialah muka ni menunjukkan kecantikan perempuan tu. Kita tengok muka comel, maknanya perempuan tu memang comel sungguh lah kalau muka comel. Tangan pula menunjukkan ke atas kelembutan, kekasaran badan dia. Tu. Jadi dua tu lah yang lelaki nak pun. Tak. Ni benda ni bukan benda main lah, benda betul lah. Kecantikan dia satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan kena faham, suami pun kena faham dia tu. Jangan lepas kahwin buat tak tahu, buat tak. Tak. Dah kakak. Yang ketiga dah yang ketiga. Bismillah. Okey. Yang keempat, an la yakuna qad sabaqaha ghairuhu bil khitbah, bil khitbah. Sebelum kita nak bertunang kawan tu, orang lain dah tak ada orang lain lagi yang bertunang dengan dia, kita orang pertama. Maka bolehlah kita tengok. Tapi kalau dia tu tunang orang, tak bolehlah tengok atas alasan kita nak kahwin dengan dia, sebab pun dah tunang orang. Kacau, cari orang lain lah. Yang kelima, an takuna hadhil mar'ah mimma tahillu lahu. Mesti perempuan yang kita nak kahwin dengan dia tu halal untuk kita. Maknanya bukan mahram kita. Bukan mahram sebab apa? Sebab radha, bukan mahram sebab nasab, tidak. Mana orang asing betul lah. Jadi kalau cukup 5 syarat itu, maka disunatkan kita tengok wanita itu. Fa idza lam tu'jibuhu sakat. Kalau perempuan tu kita tengok dia sebelum kita bertunang, rasa macam tak sesuai dengan kita, tak berapa comel di mata kita, maka kita diam-diam sudahlah. Jangan sebut depan dia, la uridaha, aku tak say lah, perempuan lagu ni buruk. Jangan sebut lagu tu, sakit hati dah kawan tu. Tak, kamu pun bukan handsome sangat. Faham tak? Tu. Kama qala sahibu Safati Zubat, wa man yurid minhan nikaha nadhara wajhan wa kafan batinan wa zahira. Dan sesiapa yang inginkan daripada perempuan tu pernikahan, mana nak kahwin lah, nadhara, maka tengok mudah. Wajahan, tengok muka, wa kafan, dan tangan. Tangan tu batinan wa zahira, tapak dan belakang ni. Itu sahaja yang boleh dilihat. Wa kama yusannu nadharuhu ilaiha fa yusannu nadharuha ilaihi. Sebagaimana ni hukum lain, sebagaimana sunat kita tengok perempuan juga sebelum kahwin dengan kita, dia sunat tengok kita. Boleh jadi sebab apa? Sebab apa yang kita suka pada dia, dia pun ada benda yang dia suka daripada lelaki ni. Boleh dia nak lelaki yang apa, kuruh, yang besar, tak yang apa tu, rambut
tebal, tak ada janggut, ada janggut, hitam, putih. Perempuan pun dah ada cita rasa dia. Dia sunat kita tengok dia, dia pun sunat tengok kita. Okey. Illam yatayassar lahu an-nadharu fayab'athu imra'atan fayab'athu imra'atan tata'ammaluha wa tasifuha lah. Kalau kita tak boleh nak tengok wanita tu, sebab boleh jadi malu sangat kita. Kita ada sifat malu nak tengok wanita. Ataupun ada benda-benda lain yang menghalang daripada kita boleh tengok wanita tu, tak, maka kita utus seorang wanita. Kita hantar mak kita ke, kita hantar adik perempuan kita ke, pergi tengok kawan tu, molek ke tak molek. Tak. Malah kalau kita hantar seorang wanita pergi telek bakal isteri kita tu, boleh jadi apa yang dilihat oleh isteri kita, oleh adik kita tu, oleh adik kita ke atas bakal isteri kita tu lebih lagi daripada kalau sekadar kita tengok dia. Sebab apa? Kalau kita hantar adik kita, contoh kita hantar adik kita tengok dia, tak, adik kita boleh hidu bau mulut dia, tak, hidu bau badan dia, tengok bahagian paha pula dah, bahagian tangan dia, bahagian kaki dia, bahagian banyak benda lah adik kita boleh tengok. Tu bentuk tubuh badan dia. Adik kita pun datang jumpa kita, cerita satu. Boleh tak? Seseorang tu menceritakan rupa tubuh badan seorang wanita kepada seorang lelaki. Hukum asal haram, tak boleh. Tapi debat ni dikecualikan. Sebab tu disebut kat bawah, wa hadha mustathnan min hurmati wasfi mar'atin lirajul. Ini dikecualikan, tempat ini dikecualikan pengharaman seseorang lelaki menyifatkan seorang. Asal hukum tak boleh kita cerita perempuan ni bentuk sekian, postur tubuh badan dia sekian, tak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau kita nak kahwin dengan dia, kita bagi tahu adik kita, kita tengok adik kita mari kat kita, lepas kita tengok tu dia cerita satu persatu tentang postur tubuh badan dia, bau mulut, bau ketiak, bau semua benda, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Dia kecualikan pada bab ini. Selesai. Yajuzu lahu an yukarrira an-nadhara in ihtaj ilayhi walau fawqa 3 hatta yatabayyana hay'ataha. Okey, boleh tak kita tengok sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Boleh, tidak ada masalah. Harus kalau kita perlu tengok. Boleh jadi tengok kali pertama tu jauh, tak apa nampak. Esok mari pula dekat sikit. Tak, tapi waktu tu dia pakai apa, mungkin pakai purdah ke, tak nampak juga. Tengok kali ketiga pula. Kali ketiga tu tak apa nak jelas. Tengok kali keempat. Sampailah kita tahu betul muka bakal isteri kita begini secara aslinya. Tak. Boleh, tidak ada masalah walaupun lebih 3 kali, selagi mana ada hajat lah. Kalau kita dah tahu sangat dah muka isteri kita, bakal isteri kita tu rupa aslinya kita dah tahu, dah. Lepas tu kita nak tengok pula kali ke seterusnya, hukumnya tidak boleh. Sebab tidak ada hajat dah. Ya Rabbi salli. Boleh. Kau jam. Kita habiskan satu bab lagi, satu ni. Al-khamisu, bahagian yang kelima. Bahagian yang kelima ialah bahagian kelima daripada 6 bahagian. Nadharuhu ila al-mar'ati li ajli al-mudawah. Nadharuhu ila al-mar'ati li ajli al-mudawah. Seorang lelaki melihat wanita untuk berubat. Untuk berubat boleh tak? Doktor lah ni. Dia doktor lelaki nak tengok wanita bersalin dan sebagainya, boleh ke tidak? Ataupun sebaliknya, boleh ke tidak? Disebut yajuzu an-nadharu lil mar'ati lil mu'alajati ka faslin wa hijamatin wa ilaji sinnin wa wad'in lazqatin wa nahwi dhalika bi 6 syurut. Harus perempuan, harus seorang lelaki, doktor lelaki nak tengok perempuan untuk apa? Untuk ubat. Bekam ke, tak, untuk cabut gigi ke, tampal ke, balut ke, tak, pembedahan ke dan sebagainya, boleh. Tidak ada masalah. Begitu juga harus orang yang nak menyunatkan, seorang doktor lelaki nak sunatkan perempuan, doktor lelaki tu tengok kemaluan perempuan tu, boleh, tidak ada masalah. Begitu juga orang yang menyambut baby, maka lelaki boleh tengok kemaluan wanita, boleh, untuk atas alasan sambut baby. Tu. Tapi ada syarat lah. Syaratnya ada 6 syarat. Di dalam mazhab Syafi'i. Kita bincang ni mazhab Syafi'i. Amalan tu Allah alam lah. Boleh jadi betul dengan mazhab Syafi'i, boleh jadi guna mazhab lain. Sebab fiqh ni luas. Bukan wajib guna mazhab Syafi'i. Keluar daripada mazhab Syafi'i finnar, tak. Kita ulang, mazhab ini bukan agama.
Dengan makna kalau keluar mazhab bukan bermakna keluar agama, tidak, salah faham tu ta'assub. Kita yang bermazhab bukan sampai peringkat sebegitu rupa, tak. Mazhab ni cara kita nak beramal. Nabi sembahyang tak, contoh angkat tangan Allah akbar, letak kat mana, kat pusat ke, kat bawah pusat ke, atas pusat ke, ataupun lepas je, tak letak dekat mana-mana, tak kat samping je tangan tu. Tak ada belaka dalil. Jadi kita ikut mazhab. Di sisi mazhab Syafi'i letak di bawah pusat, atas apa tu, bawah dada atas pusat. Itu lebih kuat dalil. Jadi kita guna mazhab Syafi'i. Boleh keluar, tak ada masalah keluar mazhab Syafi'i. Cuma kita iltizam tu lebih baik lah. Kalau ada waktu darurat baru kita keluar mazhab. Ni orang yang sebahagian orang ada kata kita ni ta'assub. Tidak, kita tidak ta'assub langsung dengan mazhab. Lepas tu dalam setiap golongan tu mesti ada yang melampau. Orang-orang yang tak berapa faham apa itu mazhab, maka dia cepat menuduh mereka yang menggunakan mazhab lain tu sebagai orang yang sesat dan sebagainya. Juga kita perlu ingat, bila mana kita datang satu tempat, bila mazhab tu guna mazhab Hambali, guna mazhab Hambali lah. Tak payah nak kita nak kucak-kacirkan suasana tu. Contoh kita pergi Saudi, kita mazhab Syafi'i, tak payahlah ikut. Tak payahlah kita nak paksa orang guna mazhab Syafi'i. Kita ni tak payah paksa orang guna mazhab Syafi'i. Kita biarkan masyarakat tempat tu guna mazhab Hambali. Guna mazhab apa? Hambali. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu kita nak buat mazhab Syafi'i sendiri, tak ada masalah. Buat amalan seorang-seorang, tak nak paksa orang. Tu, faham tak? Kalau kita pergi tempat lain yang bermazhab Hanafi, begitu juga. Kita guna mazhab Syafi'i kita, tak patut paksa orang lain guna mazhab kita. Lepas tu Malaysia guna mazhab dah. Pandai-pandai lah. Faham tak? Jangan kita mengkucak-kacirkan suasana. Tak boleh. Hidup tenang je, benda simple. Benda-benda kunut, topi capal, apa nama, talqin, tawassul tu, benda-benda simple tu tak payah nak buat bergaduh lah. Dalil ada belaka, yang menolak pun ada, yang kata benda tu boleh buat pun ada dalil. Jadi benda yang tidak qat'i tu tak payah nak buat berbalah. Buang masa tu. Kita sebut tadi, boleh tengok perempuan untuk kita berubat dia dengan 6 syarat. Yang pertama, ayaqtasira ala nazari mahalli hajah. Luka tu di peha, tengok peha je lah, jangan suruh kawan tu telanjang. Apa kaitan suruh telanjang dengan sakit kat peha? Tengok bahagian peha yang sakit tu sikit. Jangan tengok satu badan. Sakit kat kaki, janganlah suruh buka seluar. Tarik sikit kaki tu, ubat kaki tu, hujung jari tu. Tengok tempat yang hajat sahaja, jangan buka lebih daripada sepatutnya. Yang kedua, ittihadul jins au faqdihi ma'a wujudi mahram. Mesti sama jenis. Tak? Makna sama jenis kat sini, kalau kat sini hukum melihat lelaki melihat wanita adalah lain jenis. Mungkinlah maksud dia selagi mana ada sama jenis, maka kena cari yang sama jenis. Perempuan laki-laki. Kalau kita sakit, kita cari doktor laki. Perempuan sakit, cari doktor perempuan. Kalau tidak ada doktor, contoh kita perempuan, tak ada doktor perempuan, kita pergi doktor lelaki. Tapi bila kita nak pergi ke doktor lelaki tu, mesti ada mahram. Mesti apa? Ada mahram. Contohlah, adik kita sakit, nak pergi kat doktor, adik perempuan kita sakit, nak pergi kat doktor perempuan, tak ada, doktor lelaki je ada. Maka kita teman adik kita. Itu syarat dia. Ataupun orang lain yang thiqah, perempuan yang thiqah. Jadi adik perempuan kita sakit, adik kita tu bawa kakak kita. Jadi 2 orang perempuan pergi kepada seorang lelaki doktor. Yang sakit seorang aja. Seorang lagi tu teman, kena teman seorang perempuan. Jadi sama ada teman tu mahram lelaki ataupun perempuan yang thiqah, sekalipun bukan mahram. Wa dzalika ala anna yajuzu khalwatu rajulin bi imra'atain thiqatain wa huwa rajih. Sebab ikut pendapat yang rajih, harus berkhalwat seorang lelaki dengan 2 orang wanita. Sebab 2 orang wanita tu kebiasaan malu untuk buat benda yang tidak elok di hadapan seorang lelaki. Ataupun dia malu untuk buat benda yang jahat sesama dia tu di hadapan kawan dia tu yang perempuan tu. Jadi pendapat yang rajih, berkhalwatnya seorang lelaki dengan 2 orang wanita boleh. Oleh sebab itu, kalau seorang yang sakit perempuan, sepatutnya dengan mahram lelaki. Tak ada mahram lelaki, kita ambil seorang kita cari seorang teman yang wanita juga, yang wanita yang thiqah lah.
Yang ketiga, alla yakuna tabib kafiran ma'a wujudi muslimin. Tabib tu tak boleh yang kafir. Yang kafir. Dalam keadaan ada orang muslim. Maka bila ada orang muslim, kita wajib pergi pada orang muslim dulu. Kakak kita sakit, pergi pada doktor lelaki yang muslim dulu. Jangan pergi pada yang kafir. Lakin qalu, tapi ulama kita sebut, kalau kakak kita sakit, tak. Lepas tu doktor ada 3. Pertama, doktor perempuan yang kafir. Kedua, doktor lelaki yang kafir. Yang ketiga, doktor muslim. Doktor lelaki yang muslim. Doktor perempuan yang muslimah tak ada. Adik kita nak pergi kat siapa? Adik kita yang sakit tu. Kita pergi pada adik kita tu, pergi pada perempuan yang kafirah. Perempuan yang kafirah. Jangan pergi pada lelaki yang muslim. Pergi pada yang kafir tapi dia tu perempuan juga, biar sama jenis. Yang keempat, an yakuna tabib aminan. Hendaklah tabib tu, doktor tu orang yang amin, amanah. Bila dia selok, dia tengok bahagian sakit tu, dia tak sebar kat orang, dia tak snap gambar, post Facebook, post Instagram, post benda lagi, Twitter, masuk berita, tak, dia bukan jenis lagu tu, dia amin, orang yang amanah. Habis itu je lah, habis dalam apa tu, bilik doktor tu betul selesai. Tak ada nak heboh-heboh kat orang, cerita kat orang lain besar kecil apa semua, tak boleh. Kalau tak amin tak boleh, tak boleh pergi, tak boleh pergi lawan jenis, tak boleh. Yang kelima, ayyamana al-iftitah, mesti selamat daripada fitnah. Mesti selamat daripada fitnah. Jadi 5 syarat. Cukup 5 syarat ni, maka seorang perempuan boleh berubat dengan seorang lelaki, dan lelaki tu boleh tengok bahagian tubuh badan wanita yang sakit, sakit. Ada satu lagi syarat yang keenam, wujudul hajah walau qalilatan fil wajhi wal yadain wal kaffain. Ada hajat, walaupun hajat tu sedikit. Itu pada muka dan muka dan tapak tangan. Jadi contoh, dia sakit gigi sikit ataupun ada luka sikit je, jadi ada hajat lah untuk apa? Pergi cek. Tak, mata bengkok ke, dia pergi cek. Dah ada hajat, tak boleh pergi saja tak ada hajat. Jadi ada hajat, walaupun hajat tu sikit, anda boleh pergi jumpa doktor lelaki pun boleh tengok muka dan dia punya tangan. Okey, wa ta'aqqudihima fi ghairihima. Kalau selain daripada muka dan tangan, peha, perut, tak, kaki, tak, selain daripada tangan dan 2 tapak tangan, selain daripada muka dan tapak tangan dan belakang tangan ni, maka hajat tu mesti lebih daripada hajat hajat pada muka dan kafain. Mana hajat untuk apa tu, dia cek bahagian perut dia tu, hajat dia tu mesti kadarnya, contoh dalam 70% hajat untuk dia cek perut dia, maka boleh pergi jumpa doktor. Tak boleh hajat dia sekadarnya sahaja, hajat sedikit sahaja tak boleh. Wa ta'aqqudihima akthar fi saw'atain. Kalau nak pergi cek itu ialah nak cek bahagian kemaluan depan ataupun belakang, ketika itu mesti hajat tu yang paling tinggi, peringkat yang paling tinggi. Sekira-kira kalau dia buka itu, manusia tidak katakan telah jatuh muruah kamu sebab kamu buka kemaluan di hadapan seorang lelaki. Jadi kesimpulan ada 3, mudah Kalau nak doktor nak tengok muka dan tangan wanita yang sakit, boleh tidak ada masalah. Dan perempuan tu kalau nak pergi pada doktor pun boleh, tidak ada masalah, dengan syarat apa? Dengan syarat ada hajat walaupun sedikit. Okey, kalau perempuan tu nak cek bahagian yang selain daripada muka dan tapak tangan, mesti ada hajat juga, cuma hajat tu lebih daripada kadar hajat pada muka dan 2 tapak tangan. Okey, kalau perempuan tu nak pergi cek kemaluan dia sakit ataupun bahagian kemaluan lah, depan ataupun belakang, ketika itu hajat itu mesti mencapai satu tahap. Tahap apa? Tahap kalau perempuan tu buka kemaluan dia tu, orang lain tak kata itu telah menjatuhkan muruah perempuan tu. Contoh apa? Contohnya nak beranak, dia pun buka bahagian kemaluan ni depan seorang doktor lelaki. Ada tak manusia yang cakap telah jatuhlah maruah kamu sebagai wanita sebab membuka kemaluan kamu, menunjukkan kemaluan kamu di depan doktor lelaki? Tak ada orang sebut lagu tu. Faham tak? Sebab peringkat tu darurah yang melampau-lampau. Kalau tak pergi kepada doktor perempuan pula tak ada, mati kan tu. Beranak kat rumah sendiri. Dalam keadaan tidak ada kepakaran. Faham tak? Tu. Ataupun kalau dia tidak pergi cek bahagian punggung dia tu, dah bahagian dubur dia boleh menyebab berdarah, buasir dan sebagainya yang darurah tu melampau-lampau. Jadi kalau dia pergi, dia buka bahagian tu, doktor tengok, orang masyarakat setempat kata tak ada masalah lah, tak jatuh muruah perempuan tu. Kesnya apa? Kesnya sakit melampau-lampau, takkan diharamkan tengok, takkan apa tu,
boleh menjatuhkan muruah perempuan, maka masyarakat kata tak ada masalah. Dia tidak sampai ke peringkat menjatuhkan muruah. Berbeza kalau gatal sikit-sikit. Gatal sikit-sikit, pergi jumpa doktor, tunjuk kemaluan kat doktor. Yang tu mungkin orang cakap apa ni, sekadar gatal lagu tu, ambil ubat letak, selesai lah. Kamu buka lagu tu, jatuhkan muruah kamu. Ketika itu tak boleh. Harap faham insya-Allah. As-sadisu wallahu a'lam. Jadi baki satu lagi, satu bahagian lagi yang berkait dengan hukum hakam melihat. Yang terakhir ialah hukum hakam melihat ketika mana nak buat penyaksian di hadapan qadhi. Kemudian kita akan masuk bab arkanin nikah, bab rukun-rukun nikah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.